Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hadi Hussein dalam program 999. Saudara, isu salah guna pas lawatan sosial bukan sesuatu perkara yang baru. Masuk sebagai pelancong dan kemudian bekerja di premis urut. Adakah kerana desakan hidup atau mereka sengaja menggunakan modus operandi yang telah sekian lama dipraktikan? Sama-sama kita lihat apa yang berlaku di Kelang, Selangor baru-baru ini. Gara-gara beroperasi tanpa lesen dan berani menggaji pekerja asing tanpa sebarang dokumen perjalanan sah, 7 premis diserbu Majlis Perbandaran Kelang MPK. Operasi turut disertai Jabatan Imigresen Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. 4 pusat hiburan dan 2 rumah urut di Lorong Tapah Kelang diserbu secara serentak. Terletak di tingkat 1, setiap pekerja diwajibkan untuk memakai pakaian menjolok mata bagi mengaut keuntungan berganda. Hasil pemeriksaan 3 wanita ini dipercayai baru sahaja selesai melayan nafsu lelaki hidung belang. Akibat gagal mempamerkan lesen perniagaan sah, pihak berkuasa tempatan mendapati pemilik premis ini tidak mempedulikan Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan MPK 2013. Sekaligus pemilik boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Kali kedua dalam tempoh sebulan Majlis Perbandaran Kelang melakukan serbuan di pusat urut ini, tetapi mereka masih lagi beroperasi seperti biasa. Dan oleh itu Jabatan Hormat Kekuasaan mengambil tindakan untuk menyita semua barang dan merobohkan bilik-bilik yang tersedia di sini. Manakala di sebuah lagi premis urut berdekatan, 4 lagi wanita ditahan atas kesalahan sama, iaitu menyalahgunakan pas lawatan sosial. Kesemua gadis yang ditahan berumur 16 hingga 31 tahun. Tindakan lanjut pihak imigresen akan diputus selepas meneliti pasport asal yang perlu diserahkan oleh majikan masing-masing. Pasport ada, orang tak ada. Orang dah lari. Lain pula ceritanya di Bandar Botanik Kelang. Seminggu beroperasi dengan menawarkan perkhidmatan GRO namun akhirnya tumpas. Serbuan fasa kedua bersepadu menyasarkan sebuah pusat hiburan yang mengenakan pakaian seragam. Ia kononnya bagi memudahkan pelanggan membuat pilihan. Kebanyakan daripada mereka melakukan kesalahan tidak mempunyai dokumen yang sah dan pas yang sah, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 6/1/C Akta Immigration, kesalahan di bawah Seksyen 15(1)C iaitu tinggal lebih masa, dan juga langgar syarat pas di bawah peraturan 39(B) peraturan immigration. Pihak MPK turut menyita peralatan-peralatan di semua premis yang diserbu. Kesemua barang sitaan dianggarkan bernilai lebih RM30,000. Kita telah melakukan 6 siasatan ke atas 5 pusat hiburan dan 1 rumah urut, di mana 5 pusat hiburan tersebut didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen dan kesalahan di bawah Seksyen 6/1 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995 Negeri Selangor, Pindaan 2001. Mengikut peraturan itu, mereka boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dengan kekuatan seramai 50 anggota, operasi yang bermula jam 10.30 malam berakhir kira-kira jam 3 pagi.
Premis dilengkapi pentas khas untuk persembahan gadis pelayan pelanggan atau GRO. Ia jelas melanggar undang-undang seperti yang ditetapkan. Mana tidaknya, penyediaan GRO memang salah sama sekali, apatah lagi jika melibatkan gadis warga asing. Persoalannya, adakah syarat lesen semasa memadai? Walau apa sekalipun, pihak polis terus berusaha untuk melumpuhkan aktiviti maksiat yang ditawarkan oleh Premis. Berikutan bunyi muzik yang bising melampau hingga mengganggu ketenteraman awam, sebuah kelab malam di Damansara diserbu pihak polis malam minggu lalu. Diketuai Pegawai D7 IPK Selangor ASP Muhammad Syukri Abdullah dengan kerjasama IPD Serdang, IPD Kuala Langat dan IPD Hulu Selangor, Premis diserbu pada jam 12.30 malam. Kesemua disyaki bekerja sebagai gadis pelayan pelanggan diperiksa dan dalam usaha untuk melepaskan diri, bermacam alasan diberikan mereka. Student come happy. How many days have you been here? 1 day, 2 days? One day, come 10 minutes. You come. I don't know why. Namun alasannya tidak diendahkan kerana dia didapati tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri. Hasil pemeriksaan turut mendapati modus operandi Premis ialah persembahan yang dilakukan di atas pentas setinggi 2 kaki ini. Persembahan jenis catwalk dikatakan menjadi selingan kepada persembahan kumpulan muzik bagi menarik lebih ramai pelanggan. Pentas yang menjadi tarikan utama Premis ini dipercayai menawarkan 3 set persembahan pada waktu-waktu tertentu, yang mana ia bermula dengan wanita pada tahap kecantikan biasa, sederhana dan paling cantik. Gadis yang melakukan catwalk kemudian akan diberikan tip mengikut cita rasa pelanggan dalam bentuk kalungan bunga dan juga selempang. Setiap kalung bunga berharga RM30 dan selempang pula berharga RM500 dan RM1,000 setiap satu. Ini untuk pelanggan bayar dan sarungkan. Pelanggan disarungkan untuk minta company sarungkan boleh. Pelanggan sendiri kalau dia sarungkan kita boleh sebab dia nak dia mampu sampai tahap. Hasil serbuan 12 wanita GRO warga asing ditahan kerana tidak memiliki pasport dan salah guna pas. Turut ditahan penjaga Premis dan 2 lelaki warga asing kerana bekerja tanpa permit dan tiada dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua ditahan berusia di antara 22 hingga 39 tahun itu dibawa ke IPK Selangor untuk siasatan lanjut. Pelupusan barang kes berkaitan dadah siri 1 bagi tahun 2014 telah dijalankan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Kuala Lumpur pada 20 Ogos lalu. Ia sejajar Standard Operation Procedure SOP dalam penyiasatan kes-kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Dadah ini adalah hasil daripada rampasan yang dibuat sejak 7 tahun lepas, di mana kes-kes melibatkan rampasan ini telah pun selesai di mahkamah dan diminta oleh pihak mahkamah supaya pihak polis membuat pelupusan. Pelupusan membabitkan lebih 2,600 kes daripada tahun 1991 sehingga 2012 yang telah selesai perbicaraan. Kebanyakan dia adalah daripada warga negara daripada Iran dan Nigeria. Tapi yang tempatan ni dia tak adalah jumlah berat yang sebegini. Dan pada hari ini kita mempunyai keseluruhan dadah-dadah yang terkumpul lebih kurang 300 kg. Bagi mematuhi piawaian alam sekitar, buat pertama kali, pihak polis bekerjasama dengan sebuah syarikat pelupusan sisa toksik di Bukit Pelanduk, Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan di Kuala Lumpur sendiri tak sesuai. Kalau kita buat di Rawan tu dia lebih pada pembakaran dalam oven. Dia punya macam kita buat pasu. Jadi kita menompan. Tapi dalam yang ni saya rasa dia lebih selamat dan juga praktikal dia. Dan juga dia dilatih oleh syarikat dia supaya dadah ni tidak keluar bau dia dan juga mencemar udara. Antara jenis dadah yang dilupuskan, heroin, ganja, metafetamin, ketamin, pil psikotropik selain candu. Jumlah harga pasaran bagi kesemua dadah ini dianggarkan bernilai 1.8 juta ringgit dan lori ini akan dibawa untuk ditimbang sebelum ke pusat pembakaran.
Barang-barang kes ini dibawa dari Kuala Lumpur ke tapak pelupusan dengan diiringi 2 pegawai serta 10 anggota polis bagi tujuan keselamatan. Kesemua dadah ini dilupuskan secara serentak dalam tempoh 2 jam. Mereka bukan sahaja bertopi keselamatan tetapi kasut dan jaket juga lengkap dipakai. Persoalannya, adakah mereka mempunyai permit seperti yang ditetapkan atau lebih tepat lagi adakah mereka mempunyai permit pekerjaan? Saksikan aksi cemas ketika kru kami mengikuti opsapu Jabatan Imigresen Johor yang diketuai oleh pengarah penguatkuasa Masri Adol. Sekali lagi tapak binaan diserbu. Kali ini kawasan pembinaan di Jalan Wong Afuk Johor Bahru menjadi sasaran Jabatan Imigresen Johor Ahad lalu. Operasi yang diketuai Ketua Bahagian Penguatkuasa Imigresen Johor Masri Adol bersama 5 pegawai dan 53 anggota ini turut dibantu pasukan Jabatan Pertahanan Awam Negara. Hasil rusikan mendapati tapak pembinaan ini menggaji pekerja asing tanpa mengikuti peraturan Jabatan Imigresen. Tepat jam 11 pagi, sarang pekerja asing ini digempur. Menyedari kehadiran pihak berkuasa di tapak projek bangunan 25 tingkat ini, ada yang bertindak melarikan diri. Ada juga pekerja yang sanggup membahayakan diri di celah-celah batu, besi dan kayu semata-mata ingin mengelak daripada dicekup. Cubaan berani mereka yang menyorok di ceruk-ceruk konkrit ternyata gagal apabila berjaya dikesan. Turun. Hei! 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 Ni. Hoi! 3 bawah ni, bangun. Naik atas. Naik atas. Alasan dan rayuan terus dijaja bagi menagih simpati pihak berkuasa. My agent cheating me. Kami had 3 months. 3 months. I have 2 children. Wanita dari negara seberang ini antara yang ditahan ketika bersembunyi di sebalik timbunan cerucuk besi. Dia mendakwa pengurus projek tidak menetapkan apa-apa syarat untuk bekerja. Kerja tadi bos tak tanya ke pasport. Kepala saya. Kepala cakap tak payah pasport pun okey boleh. Macam tu. Macam tu lah. Disuruh kerja. Yalah disuruh kerja saja. Pasport tak apa. Kalau tak ada lah. Kisah. Tak ada cakap macam tu. Oh, okey. Lain pula cerita dengan pekerja asing ini. Nak bagus space tu
identifikasi seramai 150 pekerja warga asing yang dipercayai melanggar syarat immigration yang telah ditahan di tapak pembinaan di Jalan Terus Johor Bahru ini. Mereka yang ditahan berumur di antara 19 dan 43 tahun. Majoriti daripada pekerja asing ini didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau tamat tempoh selain salah guna permit kerja. Kita telah pun menduga site dia punya manager di sini mengatakan bahawa kegiatan ini berlaku adanya ejen-ejen pembakal menghantar pekerja-pekerja ini di lokasi ini untuk bekerja. Sepatutnya dia orang tu bekerja di tempat itu dengan dia punya majikan yang berasingan tetapi dialihkan kepada majikan yang lain. Itu adalah suatu keadaan yang salah. Tindakan-tindakan ini telah menyeluing daripada apa yang perjalanan sebenarnya adalah pengambilan pekerja. Kita pasti akan mengambil tindakan terhadap ejen-ejen yang berkenaan. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Setia Tropika Johor Bahru untuk siasatan lanjut. Motor elektrik dan kereta hybrid bakal menjadi aset terbaru PDRM menjelang Oktober nanti. Ia diumumkan Pengarah Jabatan Logistik Bukit Aman, Datuk Pahlawan Zulkifli Abdullah ketika menyertai kempen kesedaran amalan hijau anjuran bersama PDRM, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta Malaysian Green Technology Corporation hujung minggu lalu. 30 buah motosikal elektrik bakal digunakan pasukan Amanita PDRM awal Oktober depan di sekitar ibu kota dalam usaha mengurangkan kos penggunaan bahan api. Selain daripada motosikal, kita juga sedang menjalankan kerjasama untuk melihat bagaimana kereta-kereta pasukan, seperti contohnya kereta-kereta peronda polis yang menggunakan konsep hybrid. Penggunaan enjin hybrid tersebut turut dijangka dapat menjimatkan 35% kos bahan api di samping mengurangkan kadar pelepasan karbon sehingga 30%. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang sedang dibuat dalam konteks kenderaan . Pada masa yang sama, dari segi barang-barang yang polis gunakan, kita amat gembira walaupun target kita tahun ini adalah 25% penggunaan barang-barang yang dibeli adalah barang-barang daripada yang berteraskan hijau, tapi setakat sekarang ni kita dah capai lebih 25%. Walaupun penggunaan kedua-dua kenderaan itu masih berada dalam peringkat kajian, namun ia diharap dapat membantu pihak PDRM dalam usaha membangunkan agenda teknologi hijau negara. Akibat menggunakan dokumen palsu dan memindah serta mengeluarkan wang lebih RM110,000 milik 4 mangsa pesawat MH370, seorang pegawai bank bersama suaminya dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mat Ghani Abdullah. OKT pertama ini yang berdepan dengan 12 pertuduhan didakwa dilakukan di sebuah bank terkemuka di Lebuh Ampang di antara 14 Mei dan 8 Julai tahun ini. Pasangan suami isteri yang berusia 33 tahun ini dibenarkan diikat jamin sebanyak RM12,000 dengan seorang penjamin dan pasport milik mereka juga diarah diserahkan kepada mahkamah. 25 September adalah tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, lanjutan kes pembunuhan pengasas kumpulan perbankan Arab Malaysian AmBank, Hussein Ahmad Najadi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 2 hari mulai 4 September ini untuk mendengar hujah pembelaan seorang penarik kereta yang dituduh melakukan jenayah itu. Pada 17 Jun lalu, Hakim Datuk Muhammad Azman Hussein memerintahkan tertuduh membela diri atas kedua-dua pertuduhan selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Dalam prosiding minggu lalu, peguam yang mewakili tertuduh Zamri Idrus dimaklumkan menarik diri dalam kes ini. Kesemua dokumen berkaitan kes termasuk nota keterangan akan diserahkan kepada peguam baru yang akan dilantik mahkamah bagi mewakili tertuduh. Lari dan tembak. Seorang ejen insurans nyaris maut apabila ditembak oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Mangsa MK7 dikatakan disapa oleh suspek yang menaiki motosikal ketika sedang menunggu pelanggannya di lokasi berkenaan. Kejadian di Kajang Utama itu membuka rangkuman jenayah Seminggu 999 malam ini.
Ketika itu, mangsa dikatakan sedang menunggu pelanggan. 2 das tembakan dilepaskan oleh seorang lelaki bermotosikal dan mengenai peha mangsa. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang ACP Abdul Rashid Abdul Wahab, kejadian berlaku kira-kira jam 8 malam. Sebelum kejadian, mangsa NK7, 33 tahun, dikatakan dihubungi oleh seorang wanita sebelum berjumpa di lokasi berkenaan. Motif sebenar kejadian masih disiasat. RM20 dulang barang kemas bernilai hampir RM1,000,000 lesap dalam tempoh kurang 20 minit. Kesemua barangan itu dilarikan 5 penjenayah bertopeng di sebuah pasaraya Taman Konot Ceras. Dalam kejadian hampir jam 12.30 tengah hari itu, 2 pekerja didatangi 4 penjenayah. 3 daripadanya menggunakan tukul sebagai senjata, manakala seorang lagi memegang sesuatu yang menyerupai senjata api. Menurut saksi, suspek bertubuh besar dan disyaki berusia awal 30-an. Polis masih menjalankan siasatan lanjut mengenai kes ini. Saudara, ingat jenayah membawa padah. Anda di rumah jika mempunyai sebarang aduan maupun maklumat mengenai kegiatan jenayah, salurkan melalui email dan juga laman sosial Facebook 999 seperti yang kami paparkan. Dan sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan, saya Haji Hussein mewakili kru produksi 999 mengucapkan Assalamualaikum dan salam.